Okay, alright. Kita nak mulalah kita punya wawancara. Okay, hari ini tetamu kita adalah seorang tetamu yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat dikagumi oleh saya. Dan saya rasa hari ini saya tengok dia, saya rasa saya jatuh cinta tu. Handsome sangat. Inilah Farhan, familiar brother ni. Selamat datang ke bumi. Okay Farhan, okay, topik kita pada hari ini Farhan, iaitu kemaruk nak jadi influencer. Betul. Okay, topik ni sebenarnya agak serius Farhan. Saya nak bagi tahu sebab hari ni saya rasa apa benda yang saya nak bagi tahu ni, saya buat topik ni, saya panggil Farhan sebab Farhan adalah seorang yang betul, yang sepatutnya bagi pendapat. So Farhan, kemaruk nak jadi influencer Farhan. Untuk pembukaan Farhan, saya nak tanya Farhan, saya nak, orang kata apa, bukan nak tanyalah pendapat Farhan kan, sampai tak mau sambung belajar apa semua macam ni kan. Apa cerita ni Farhan? Nak jadi apa dengan Malaysia kita ni Farhan? Dia sebab nak jadi influencer ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama sekali saya kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Izani sudi jemput saya mai ke studio Alhamdulillah. Seven Sage. Alhamdulillah, dan pada malam ni saya sangat teruja juga sebab untuk pengetahuan semua, ni kali pertama lah saya berpodcast. Jadi ini such a big honor lah, sebab sudi jemput saya mai ke program pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, malam ni saya sebenarnya bila tengok tajuk ni sebenarnya tajuk yang reality. Okay. Reality, relevant dan merupakan tajuk yang mana kita memang perlu bincang. Ada orang dia kata buat apa kita nak kena bincang sebab setiap orang dia boleh buat pilihan dia sendiri. Tapi bagi saya sebagai seorang yang terlibat dalam dunia motivasi pelajar dekat sekolah-sekolah hampir 12 tahun ni, saya lihat benda ni semakin lama semakin membimbangkan. Tambah-tambah dengan adanya sekarang ni media sosial dan semua ni kita perasan dia berlaku sangat drastik, terutamanya apabila waktu COVID. Bila anak-anak dah start mula ada telefon sendiri. Waktu tu kan PDPR. Betul. Jadi budak-budak yang sekolah rendah takkan nak kongsi handphone dengan mak. Jadi mak ayah ni pun berlumus tungkus. Berlumus tungkus ni dia lagi power dari bertungkus lumus. Pakat beli handphone, pakat nak berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kita bagi dengan harapan anak tu boleh belajar. Tapi rupa-rupanya ada anak yang menggunakan peluang itu untuk nak buat benda-benda lain lah. Maksudnya nak buat benda-benda yang bawa kepada salah guna gadget tu sendiri. Jadi benda tu berlarutan menyebabkan muncullah ramai content creator, influencer. Ni kita belum masuk lagi pada kategori-kategori influencer sebab dalam dunia media sosial ni kita kalau tengok ada orang dia influence dari segi bisnes, ada orang dia influence dari segi keagamaan, ada orang dia influence dari segi hiburan. Bermacam-macam orang dia nak influence. Jadi pendapat saya kalau kita nak bincang pasal malam ni punya tajuk, memang patut ramai kena dengar. Sebab benda ni berkait dengan masa depan anak bangsa kita. Dan kalau kata saya boleh petik, Dewan Rakyat, KPM sahkan. Kementerian sahkan hampir 30,000 pelajar tak ambil SPM tahun 2022. Dia. Kalau kita 30,000. 30,000 orang pelajar 30,000 tak ambil SPM. tahun Depa pergi 2022. mana? Depa pergi mana? Baik, kalau kata kita tengok dari segi kajian, saya tengok ada 3 top 3. Top 3 ni antara perkara yang kebanyakan pelajar yang tak sambung buat. Pertama, mereka terlibat dengan ekonomi gig. Contohnya macam mereka nak terlibat dengan Foodpanda, nak terlibat dengan GrabFood, mereka nak terlibat dengan TikTok Shop, Shopee, Lazada. Senang cakap, mereka gunakan platform digital untuk nak mendapatkan upah. Bagi mereka tu senang. Yang kedua, mereka nak terlibat dengan dunia content creator. Sebab biasalah, kalau tengok dalam media sosial, mana ada content creator ataupun influencer yang nak pamerkan kepayahan, kesusahan dan sebagainya. Betul. Ada yang mempamerkan kemewahan, padahal kita pun tak tahu betul ke tidak benda tu. Akhirnya budak-budak ni dimomokkan yang jadi content creator tak apa, tak sambung belajar pun is okay. Yang penting kita ada duit. Jadi content creator ya kaya. Jadi content creator ya kaya. Ni satu mentaliti yang mana saya rasa kita perlu perbetulkan. Dan influencer-influencer di luar sana pun kalau dengar malam ni, nak trigger pun trigger lah. Sebab bagi saya ini satu tanggungjawab. Sebab bila kita pergi sekolah, saya pernah pergi satu sekolah, sekolah rendah lah. Sebab sekolah rendah ni kita tengok mereka ni antara yang paling mudah terpengaruh lah. Menengah ni kita nampak dia masih lagi boleh buat pilihan yang baik. Sekolah rendah saya pernah pergi sebuah sekolah ni, saya minta cikgu dia sediakan satu whiteboard. Cikgu sedia whiteboard saya boleh tak? Cik Farhan aku dah buat apa? Tak apa, cikgu sedia aja. Lepas tu bagilah dalam 10 ke 20 marker pen.
Tengah-tengah duk ceramah masuk topik media sosial. Saya terus buat aktiviti yang sangat simple. Okay, adik-adik sekalian, abang minta semua pakat bangun, ambil marker pen ni, okay, tulis dekat whiteboard ni nama-nama influencer ataupun YouTuber ke yang hampa semua suka tengok lah. Kita pun bagi masa lebih kurang 5 ke 10 minit macam tu. Kita duk perhati. Yang pasti nama aku tak keluar. Nama aku tak ada lah. So apa yang berlaku, kita tengok. Ya Allah, kita tengok budak-budak kita ni rupa-rupanya dia suka dengan content creator yang suka buat prank. Dia suka content creator yang mana suka buat content duduk rumah serumah dengan lelaki perempuan. Allahu Akbar. Sebab memang ada pun. Memang ada. Dan saya rasa kalau kata kita tak sebut nama pun, saya ingat mungkin dalam live kita ni pun ramai yang tahu benda ni berlaku. Tak sebut nama apa orang tahu lah. Jenis duduk rumah satu rumah sekali jantan berzina ni. Lepas tu budak-budak pula nampak benda tu sebagai normal. Akhirnya tak apalah, buat pil apa pun, matlamat mahalkan cara, yang penting kita berduit. Dan faktor ketiga tadi, pertama sebab mereka nak terlibat dengan ekonomi gig. Yang kedua sebab mereka nak jadi influencer. Yang ketiga, mereka ni seawal usia muda sudah ada komitmen. Maka apa yang berlaku, mereka pun bekerja. Contoh saya bagi, ada seorang kaunselor dekat Baling hubungi saya. Waktu tu saya nak live siaran langsung dekat Selamat Pagi Malaysia. Tajuk yang lebih kurang sama juga, dilema pelajar tak mau sambung belajar. Cikgu tu ngadu kat saya, dia kata, Farhan, nak tahu tak, budak-budak sekolah saya ni kebanyakannya seawal usia form 1, form 2 ni, mereka dah start ada motor. So macam mana mereka buat? Ayah mereka akan bantu bayar duit muka. Lepas tu bulan-bulan ni kiranya mereka kena bayar sendiri. Jadi budak-budak ni habis saja sekolah pukul 2-3 petang, agak-agak Izani mereka buat apa? Mereka pergi buat kerja. Mereka buat kerja sebab mereka nak tampung komitmen yang mereka kena bayar. Tambahlah ni pula, siapa nak pakai handphone, siapa nak beli iPhone dan sebagainya. Lah ni dah banyak kedai-kedai buat installment. Jadi budak-budak ni dia hunger, dia nak dapatkan pekerjaan untuk nak biayai apa yang orang lain ada tapi dia tak ada. Ni pun satu benda yang saya nampak kenapa anak-anak muda kita dia terlalu express nak dapatkan sesuatu. Jadi kalau kita ingat baliklah zaman kita sekolah dulu kan, macam Izani dengan saya mungkin kita jurang tak jauh sangat. Kita dulu kalau kita nak compare something, contohlah aku tak ada, kita pergi sembang dengan kebanyakan kawan-kawan dalam kelas kita tu, kebanyakannya pun tak ada. Contohlah kita kata, zaman tu siapa yang pakai Astro, kira mokpok dia kira ada-ada lah. Siapa yang rumah dia ada wifi, time tu ada Streamix, time tu kira mokpok dia kira berduit lah. Berduit. Tapi kita nak compare pun macam adalah seorang dua yang mungkin ada. Tapi law ni bila seorang tu dia ada ataupun dah ramai ada, dia seorang tak ada, dia jadi insecure. Menyebabkan itulah yang puncanya kenapa ramai anak-anak muda kita mereka dah tak mau sambung. Mereka terus nak cari platform untuk mereka nak dapatkan pendapatan. Salah satunya katanya nak jadi influencer lah, content creator. Tak, lagi satu lagi apa nama yang saya heran lah untuk budak-budak mereka ni kan. Mereka nak jadi influencer, mereka ingat jadi influencer ni boleh buat duit dengan review-review kan, buat paid review apa semua. Mereka ingat benda tu boleh bertahan lama kot. Rasa macam mana tu? Saya sebagai orang yang juga pernah lah dapat paid review dan sebagainya, saya boleh kata macam ni lah. Kalau kita ni tak berapa nak famous sangat, nak dapat paid review tu sampai berbulan-bulan tu, saya ingat itu agak susah lah. Nak compare dengan influencer yang dah ada nama, yang memang keluar di TV, di radio dan sebagainya, kita nak compare dengan depa-depa tu memang tak boleh lah. Apa yang saya beritahu, depa terpedaya. Dan terpedaya sebab depa rasa bila buat paid review tu dapat duit yang banyak. Padahal nak dapat paid review ni, saya rasa payah. Kadang-kadang orang nak ambil kita untuk buat paid review kepada produk ataupun servis dia, depa pun akan tengok juga, budak ni, orang ni, dia ni boleh bawa tak, boleh carry tak aku punya produk untuk dia nak promote. Cuba bayangkan kalau kata budak tu dengan cara bercakap pun tak apa nak reti. Dia reti menari ya dalam TikTok. Betul. Lepas tu dia nak promote dengan cara dia menari ya. Contohlah, sorry saya bukan nak joget cuma saya nak beritahu apa yang akan berlaku. Kita akan menyebabkan ramai orang salah faham bahawasanya jadi content creator ni hanya kaya sebab paid review. Bagi saya tak. Contohlah, saya nak cerita sikit lah sebab benda ni pun saya share kat sekolah juga. Dalam media sosial ni dia ada 3 kategori content creator. Pertama, orang yang dia nak educate. Dia masuk TikTok, dia masuk mana-mana platform social media, memang dia buat konten tu niat dia hanya untuk nak kongsi. Nak bagi ada satu pendedahan yang orang tak tahu. Betul. Contoh dia mahir bab tu, dia nak share. Okey, dia share dengan orang. Dan orang pun dapat something. Oh, macam ni rupanya. Dan dia tak dapat duit pun tak apa sebab dekat luar bisnes dia berjalan ataupun kerja dia memang dia ada kerja hakiki pun.
Sebab dia dah ada orang kata apa, ada setengah tu yang nak jadi content creator. Macam contohnya kalau macam saya selalunya akan share tentang lorak-lorak Kedah dan juga tentang ilmu-ilmu bisnes. Saya dah ada bisnes. Saya tak perlu bergantung kepada pendapatan nak review apa ni. Kadang-kadang ada orang nak suruh saya review, saya tolak je kalau saya sibuk. Betul. Macam saya pun tengok macam contoh macam Izani kan. Masa saya tengok first dulu Izani FYP dekat saya punya handphone kan. Keluar pasal lorak utara. Dan saya pun tak tahu Izani buat kerja apa. Tapi kita nampak okay, walaupun dia buat konten macam ni, dari segi cakap tu pun kita nampak dah establish. Dan kita nak content creator yang macam tu lah. Walaupun dia buat konten pasal benda yang tak relate pun dengan kerja dia, tapi dia suka nak berkongsi. Kategori pertama, orang yang dia nak educate. Orang macam ni siapa dia? Ustaz, pensyarah. Mereka tahu, mereka mahir sesuatu ilmu. Mereka nak kongsi pada masyarakat. Mereka tak harap pun hampa dia buat live, hampa bagi gift ke, dia macam okey lah, alhamdulillah, okey cukup macam tu. Mereka tak berharap lebih. Kedua, kategori kedua ni orang yang memang dia nak buat bisnes. Kalau kita perasan lah ni, ramai pejuang-pejuang 1K dalam TikTok. Pakat nak bagi dapat 1000 follower sebab nak buat live, nak niaga. Lepas tu nak buat konten, nak buat beg kuning dan sebagainya. Ada orang memang dia jam dalam TikTok, memang dia nak buat bisnes. Hak ni memang kita tak boleh nak salahkan mereka sebab memang mereka mencari sumber rezeki di situ. Dan yang ketiga, nak famous. Ada orang dia masuk TikTok, dia masuk media sosial, dia sanggup memperbodohkan diri dia pun tak apa. Yang penting view tinggi, follower masuk ramai. Sebab orang-orang kita ni kadang benda-benda macam tu yang dia nak follow. Kalau benda tu humor dan memang make sense, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu mempamerkan kebodohan, famous tu takkan kekal lama. Dia takkan bertahan. Ada yang setengah tu kadang macam kita buat konten prank, kena orang, lepas tu buat konten bagi-bagi duit. Macam saya heran kenapa ada orang yang nak buat konten yang macam tu dan juga ada budak yang percaya nak pergi ikut. Kan, buat konten bagi duit, nak bagi handphone lah apa semua. Kadang-kadang kata benda yang macam ni, sebab saya bukannya saya bukan nak marah Pak An. Benda ni triggered. Sebab apa Pak An? Kemajuan sesebuah bangsa ataupun orang panggil satu bangsa dengan ilmunya. Betul. Kalau tak pergi sekolah, nak jadi apa? Dah lah satu pasal pergi kat sekolah, dah kau ajak dengan cikgu, dah sepasal balik main rumah kau ajak dengan mak. Lepas tu dengan hak yang ni saya tak mau nak cakap, tapi benda tu dah berlaku. Sampai kadang-kadang Allah, saya kata dengan tak tutup auratnya, dengan buat konten merapunya, lepas tu dengan kadang-kadang tak ada moral lah. Maksudnya dah lah hampa mengaji tak habis, tak mau sambung belajar. Lepas tu kira kata benda yang pelik-pelik, maki-memaki benda normal lah ni. Betul. Dekat dalam tu kadang-kadang sampai benda-benda yang tak boleh nak fikir lah. Ada orang yang tua apa dah. Ya, betul. Ada yang orang tua menyakat orang muda. Saya kena benda ni, saya tak boleh Pak. Lagi saya akan keluarkan kata-kata yang tak perlu saya keluarkan. Ya, memang betul. Sebab saya pun duk perhati. Macam saya pun sebagai seorang content creator di TikTok juga, duk tengok juga kadang konten-konten kan. Ada konten tu kadang kita boleh accept lah. Kalau kata dia nak bergurau, dia nak buat lawak-lawak kan. Tapi ada setengah tu kadang-kadang dia sampai melibatkan sensitivity. Contohnya yang melibatkan, minta maaf saya sebut lah, kadang-kadang ada orang dia buat lawak berunsurkan seksual. Sampai ada kadang-kadang yang pelik tu, ada pula orang-orang perempuan ni yang duk komen-komen sampai dia pun macam seolah-olah nak mewujudkan dia ada kat situ. Kata aku pun faham lawak ni. Dan lelaki lain pun akan mula start komen-komen dekat situ. Kadang saya tak faham kenapa benda ni berlaku. Mereka rasa macam benda ni normal. Cerita pasal benda yang melibatkan seksual pun normal. Lepas tu dengan rasa yalah, sensitivity tak ada. Duk kutuk agama lain. Dan saya rasa benda ni sebenarnya inilah barah yang melanda kita punya negara. Sebab saya tadi Izani cakap, masyarakat kita ni dia tunjang kepada ilmu. Kita nak tengok masa depan negara kita, kita kena tengok anak muda zaman lah ni. Betul tak? Macam mana mereka lah ni, macam tu lah nanti kepimpinan negara kita. Kalau kata yang ada lah ni, jenis yang minta maaf nak sebut lah dalam TikTok. Contoh, dulu saya buat terang, saya bukanlah nak cakap dekat siapa-siapa, tapi kalau siapa tak rasa ambil bila no. Saya nak beritahu macam ni je. Bila dulu sebelum ada TikTok, kita nampak geng-geng jantan-jantan lelaki-lelaki ni nampak kerah. Sungguh. Lah ni bila dah masuk TikTok ni dengan ada culture menari pun semua ni, kita tengok orang-orang lelaki pun lah ni dah jadi dah tak apa-apa nak jantan. Jadi jellyfish. Jadi macam dia start nak nari-nari. Bagi saya tak salah nak mempamerkan keseronokan. Tapi bila sampai dah melampau sangat, sampai bercampur lagi perempuan dan sebagainya, saya rasa benda ni lah yang akan menyebabkan jadi normalisasi dalam kalangan masyarakat kita. Saya selaku penceramah ni di sekolah-sekolah ni, saya tengok benda ni sangat membimbangkan lah.
Tak tahulah orang lain macam mana. Kalau tanya saya memang tak berapa nak gemar lah benda ni. Dan bila berlaku dalam media sosial, patut pun. Saya ingat lagi bila saya pergi ke TikTok Awards, masa Carol Aming menang Content Creator of the Year waktu tu. Carol Aming naik atas pentas dan ucapan dia jadi viral. Keesokan harinya sampai Malaysia hari ni semua panggil kan. Sebab satu statement je, iaitu, adik, kalau nak jadi content creator, sambung belajar. Kenapa Carol Aming boleh kata statement yang macam tu di depan khalayak ramai live malam tu? Sebab apa? Sebab saya faham apa yang dia juga sebagai orang yang berpendidikan faham. Dia nampak mungkin sekarang ni budak-budak kita sibuk nak jadi content creator. Bukan sibuk, dia jadi kemaruk dah. Dia jadi kemaruk, dia jadi sibuk nak dapatkan perhatian sampai dia lupa bahawasanya setiap apa yang kita kata perlukan ilmu. Apa yang kita nak buat dalam media sosial, semua tu perlukan ilmu. Bayangkan kalau seorang content creator, dia nak buat konten lah kan, dan dia berlandaskan pada ilmu, dia takkan langgak apa-apa hukum agama. Dia takkan langgak apa-apa sensitivity kaum. Dia takkan langgak apa-apa yang menyebabkan orang marah dekat dia. Tapi disebabkan kedangkalan ilmu tu, menyebabkan dia nak langgak apa saja. Sebab apa? Tak apa, belakang aku followers aku ramai. Ni antara satu penyakit yang paling bahaya. Bila dia rasa followers dia ramai, dia cakap apa pun orang tak kisah. Orang tak kisah, betul. Sebab dia ada backup. Cuba kalau followers dia boycott dia. Cuba kalau followers dia mula bersuara dekat komen, abang apa ni, jangan kata macam ni, tak bagus abang kata macam ni. Tapi followers membisu. Sebab apa? Sebab ni idola aku. Jadi benda tu menyebabkan kebanyakan influencer naik kepala dan cakap benda-benda yang merapu kat dalam media sosial. Okey, berkenaan dengan influencer, Farhan. Ya. Influencer ni sendiri, apa dia itu influencer yang orang tak faham? Apa itu digital creator ataupun content creator? Apa itu influencer? Hampa kena faham wahai rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik sekalian. Nak jadi content creator ni dia kena ada kualiti. Dia kena ada kualiti dan juga dia kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, hampa kena balik check ni. Tengok list follower anak hampa ni. List follower adik-adik kita ni, pi tengok, pi check. Kadang-kadang disebabkan benda yang jadi masalah ni, kadang-kadang disebabkan content creator tu sendiri. SPM tak penting, lebih baik terus buat kerja. Bukan nak kata jutawan sendiri pun ada. Artis pun ada kata, oh pelajaran ni macam tak okey tu, macam dia adalah bahasa-bahasa dia sebut kan. Dia kata, aku kata apa, kena ikutkan tak perlu belajar pun tak apa. Kalau macam kata you dah pandai buat bisnes, you dah pandai buat duduk dalam media sosial, you dah boleh buat dulu stable income. Kan? Sebab apa Pak An? Benda ni Pak An, benda ni dia jadi macam satu benda yang orang kata yang boleh membuatkan satu rosak bangsa, tahu tak? Kan? Kadang-kadang jutawan sendiri, saya tak mahu kata jutawan apa, dia pernah tunjuk CJ SPM dia. Tak ada SPM tak payah ambil pun tak apa. Aku boleh buat kerja, janji pandai berniaga. Influencer macam ni yang bukan saya seorang komen, sebab yang ni podcast sebab kita nak discusskan benda ni. Benda ni nak bagi rosak ni. Benda yang macam ni yang kita kata Pak An, minta maaf kalau kata saya bukan nak berkasar, bukan nak kata, tak boleh. Hang orang ramai ikut hang. Sepatutnya hang kena bagi satu value. Betul. Tapi kalau kata hang bagi value yang macam ni, bangsa sendiri yang merosakkan bangsa sendiri dengan dakyah macam ni tak payah ambil SPM pun tak apa. Ramai orang cakap, oh, pelajaran SPM ni tak penting. Saya kata, SPM hari ni tak ada, hampa tak boleh nak pergi belajar mana pun. Bukannya content creator bukan untuk semua orang. Saya nak kata yang tu je. Betul. Saya berpendapat macam ni. Saya setuju dengan apa yang Izzy kata tadi. Saya masih ingat sampai sekarang tahu apa yang cikgu saya kat sekolah menengah pernah kata kat saya dulu lah. Dan saya rasa ayat ni pun cikgu-cikgu ramai nak guna juga, iaitu SPM bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan SPM. Betul? Jadi ada orang mungkin dia boleh tak setuju dengan apa yang saya sebut. Ada orang dia setuju. Sebab apa? Ada orang yang setuju ni sebab dia tahu dia dah struggle penat gila dekat sekolah, belajar bagi nak rak. Dia mesti nak perform yang terbaik. Dia mesti nak dapatkan tempat yang terbaik. Jadi dia akan perform. Untuk yang mana rasa, bang, saya ni nak buat terang lah, akademik saya tak apa nak padu sangat. Banyak lagi pilihan-pilihan lain yang mana dia boleh terokai. Contohnya macam TVET. Dia boleh pergi kemahiran. Sebab law ni banyak peluang pekerjaan yang melibatkan bidang kemahiran. Tapi pasal apa tak pergi juga? Akademik tak mau, kemahiran tak mau. Akhirnya dia kata apa? Tak apalah, kita buat TikTok shop lah. Dia nak buat TikTok shop tu pun video dia nak FYP pun cukup payah. Lama-lama apa berlaku? Duk buat tak dapat. Akhirnya dia akan down. At least lah bila dia down pun, kalau ada ilmu, dia ada backup, dia boleh minta kerja lain. Sebab macam tadi saya kata, content creator ni bukan dunia untuk semua orang.
Hanya yang betul-betul kental sahaja boleh masuk. Betul. Contohlah buat video. Waktu dia buat, dia famous, video dia FYP. 500,000 view, 1 juta view. Tiba-tiba tengok-tengok satu ketika tu drop. Ni ramai ni. Saya ada ramai kawan-kawan yang mana bila view jatuh, duk main mengadu ni. Macam mana ni view jatuh ni? Nak buat macam mana ni? Nak menego tak boleh ni. Orang tak nampak video kita ni. Kat luar sana orang takut dengan sihir. Tak nampak kedai. Ni lah ni orang kita pula takut. Macam Tak kena shadow FYP. ban. Tak FYP. Ni antara isu sebab dia terlalu bergantung pada satu kemahiran semata-mata. Sebab tu kalau saya pergi sekolah, saya kata kat adik-adik. Saya kata, adik, abang main sekolah ni bukan abang kata, okay, semua kena straight A. Sebab saya tahu dalam ramai-ramai tu akan ada orang yang dia humble. Dia kata, bang, saya tak mampu dah dapat straight A, bang. Saya mampu dapat lulus pun kira besar rahmat dah. Saya nak kata dekat budak-budak yang macam ni, adik, kalau itu kemampuan adik, tak apa, adik sedap diri. Cuba juga, jangan sampai hang ponting SPM. Kalau Izani nak tahu, Izani, hampir 15,000 pelajar ponting peperiksaan SPM. Hang mai sekolah 15,000. Hang mai sekolah selama 5 tahun. Lepas tu bila SPM hang ponting. Baru-baru ni ada seorang kawan saya jadi pengawas peperiksaan. Dia kata waktu setengah jam tu, peperiksaan apa? Saya lupa subjek apa, fizik kot. Waktu setengah jam tu, depa kata macam berpakat-pakat keluar. Tinggallah seorang dua je yang duk jawab. Maksudnya apa? Depa dah tak fighter tau. Depa tak berapa rasa macam penting untuk stay. Saya rasa zaman kita dulu, walaupun kita sedap kita ni tak berapa nak pandai, kita pulun juga. Sebab kita tahu kita ni tahu mana, kita pulun juga. Tapi lah ni tak dah nak pulun pun. Depa dah surrender. Tapi heran budak-budak lah ni kata, you all, ada influencer kata, you all tak perlu pun. SPM ni sebenarnya tak penting pun. SPM tak penting. Yang penting sekarang ni apa benda yang you mahir. Alamak. Pak Han, macam mana ni Pak Han? Kita nak buat macam mana nak masa kita ni Pak Han? Influencer sendiri cakap macam ni. Saya sebenarnya itulah macam tengah duk bertarung tau dengan influencer-influencer yang cakap macam tu. Bila mereka cakap macam tu, kita pergi sekolah, kita cakap maksudnya yang berlawanan dengan mereka, dia mula sebab mereka dah mula berpegang dengan prinsip yang influencer tu bawa. Kita nak patahkan prinsip tu jadi masalah. Tu tak apa lagi. Tadi Izani cakap pasal bahasa Inggeris ni rasa penting. Tu tak apa lagi Izani. Saya pergi sekolah-sekolah menengah. Kadang dengar cikgu duk sembang dengan saya lepas habis ceramah. Cikgu kata apa? Farhan nak tahu tak? Baru-baru ni berpuluh-puluh orang budak Melayu Islam kita subjek pendidikan Islam fail. Allahu Akbar. Kalau bahasa Inggeris tu saya habaq tu terang, saya boleh macam tak apa, faham, susah, tak semua orang pandai. Tapi bayangkan bila subjek pendidikan Islam, at least dapat lah something. Lulus pun bagi saya okey lah. Nampaklah hang tu kira macam tahu juga knowledge. Ni kalau sampai Dik, tadi kalau Dik tengok muka abang ni, abang nak cakap something lah. Siapa yang mana periksa ni sampai tahap subjek pendidikan Islam pun boleh fail, saya cakap tu terang Dik, saya sedih. Sebab apa? Sebab benda yang memang kita duk bawa dalam hidup kita ni, yang mana kita ada siap dekat IC kita pun dah tertera tulis. Tapi kita boleh jadi fail. Saya pun kadang tak faham pasal apa. Dan kalau tak fail pun lulus jadi bagi saya kalau lulus pun kira dia dah struggle dah lah tu. Sebab saya tahu ada setengah orang kadang mungkin dia rasa benda tu payah, saya faham. Tapi biarlah siapa nak terasa pun sebab benda ni memang benda yang fakta, benda betul. Dan saya bawa benda ni benda pengalaman saya duk pergi ceramah banyak sekolah di Malaysia. Dan sedih lah sebab tu tak apa lagi Zani. Tahun lepas 300,000 pelajar lepasan SPM tak mau sambung belajar. Jumlah tu semakin bertambah. Disebabkan oleh nampak baru-baru ni bila ada influencer duk kata SPM tak penting lah. Menega pun boleh menjamin kehidupan. Hak yang bagi saya terkesan Pak An, hak yang SPM tak penting tu yang tu kira kata menusuk. Andai kata saya berada di dalam studio podcast beliau, dia memang kena bantai dengan saya. Serius, aku bantai betul ya. Aku akan cakap, hang ni tarik balik kata-kata hang tersebut. Sebab apa? Saya ni Pak An, dilahirkan dari satu keluarga yang susah. Anak orang susah, anak orang miskin. Kira kata saya kena kerja bermula pada umur saya 12 tahun. Basuh pinggan kedai roti canai. Sebab nak pergi sekolah lah. Hari ni orang kata SPM tu tak penting. Tahu tak struggle macam mana nak bayar yuran SPM pada waktu tu? Mereka boleh kata SPM tak penting zaman lah ni. Memang kecewa habis. Memang frust kan? Memang serius frust. Dia jadi macam tu sebab mereka tak nampak nilainya peperiksaan itu. Dan saya pun tak mahu sentuh tentang sistem dan sebagainya sebab benda tu pun ada orang yang menggubal. Tapi bila sembang dengan cikgu-cikgu sedih.
Cikgu-cikgu nampak tau pelajar-pelajar sekarang tak macam dulu. Dan semua tu berlaku selepas COVID. Sebab sekarang ni saya sebut 3 je gangguan. Gangguan pelajar-pelajar yang mana menyebabkan mereka lost di samping nak jadi influencer, di samping nak bekerja. Pertama sebab gadget. Duk kali tengok movie, tengok drama, tak salah nak tengok, silakan. Tapi cuma tengok sekarang ni. Macam sekarang ni kalau kita tengok dekat Netflix, soft porn dengan pornografi tu dah jadi sebanti dah. Tambah sekarang ni kalau misalnya tengok TV-TV yang mana yang terkini kan, lo ni semua dah ada built-in Netflix. Dan memanglah ada channel untuk orang kata apa, account untuk kanak-kanak, betul. Tapi kadang-kadang tengok hak trending tu, hak top 10 tu, kadang-kadang yang filem yang memang ada unsur-unsur pornografi pun. Yang saya heran hari tu, filem 365 Days masuk pi kat dalam Netflix. Memanglah kita ada yang bahagian kids-nya. Awak anak kita ni, dia dalam gadget pun, dalam kita punya tablet pun ada Netflix. Yang tu yang masalah tu. Lepas tu pula, sekolah hari ni, yang ni saya nak sentuhkan sikit Pak An. Memang kalau kata saya nak sentuhkan sikit Pak An, bukannya kata saya nak salahkan influencer saja. Sekarang ni saya nak pergi ke topik sekolah pula. Sekolah pun hari ni kertas soalan pun tak mau print dah ke? Memang nak kena bagi melalui Telegram ke? Memang nak kena bagi ikut handphone ke? Anak-anak saya sekarang ni darjah 3, darjah 4, lepas tu dengan tadika. Tadika mungkinlah pergi kat sekolah tak apa. Ni hak yang darjah 4 ni, hak yang anak saya ni. Memang nak kena bubuh dekat dalam gadget ke benda ni? Sebab depan saya dia buka kerja sekolah, belakang saya dia buka apa? Saya nak tanya cikgu-cikgu sekolah sekalian. Kertas dulu saya nak kata, saya tolong cikgu pergi photostat. Angkat kertas photostat tu bukannya ringan Pak An. Okey, awak masalah ke kadang-kadang surat yang penting pun tak boleh nak print bagi budak bawa balik dah. Sekolah sekarang ni saya nak kata sekolah mana saya tak mau sebut. Kerja sekolah anak apa hampa nak bubuh dalam Telegram ke? Kadang-kadang hampa benda ni kita nak berjauhkan anak daripada gadget. Hampa pergi bubuh kerja sekolah anak dekat dalam gadget. Mendekatkan lagi dengan benda-benda teknologi. Bukan tak boleh nak teknologi Pak An, tapi sekarang ni masalahnya sekarang ni guru-guru bagi kerja sekolah anak dalam gadget. Canggih sampai tahap mana ni? Hampa nak suruh memang boleh canggih. Tapi masalahnya Pak An, hang bagi benda tu juga. Aku usaha mengelak daripada anak guna benda macam tu. Tapi hari ni cikgu sekolah bagi kerja sekolah dekat dalam benda yang macam tu. Satu kelas ada 40 orang. Kalau sekupang baru RM4 Pak An. Kalau tak ada duit, kita boleh kutip duit kat ibu bapa tak apa. Tapi tolonglah jangan boh dalam gadget. Boleh tak kalau macam kita hantar surat petition ke apa ke? Saya nampak benda ni pun satu masalah juga tau. Dia nampak benda ni tak ada value. Dulu kita tak ada isu benda ni. Bila bawa balik kerja, kertas bertimbun-timbun, kita nampak benda tu secara fizikal. Benda ni dia psycho juga sebenarnya. Kalau kita buka beg nampak kertas kita, kerja cikgu bagi kan. Kita boleh buat. Tapi bila masuk dalam gadget, betul lah. Tera nak sampai kat Telegram tu, dia duk buka benda lain. Ni benda yang di luar kawalan kita. Anak saya duduk dekat nursery. Balik sekolah dia duduk dekat rumah mengasuh. Kerja sekolah masuk dekat dalam saya punya handphone. Saya nak bawa balik kerja sekolah ni pukul berapa Pak An? Saya balik kerja pukul 8 malam. Faham? Kadang-kadang sekolah bagi kerja sekolah dekat dalam Telegram parents. Awak ingat semua parent duduk rumah ke? Betul. Kerja sekolah anak apa boleh bubuh dalam Telegram parents? Anak duduk rumah buat apa? Kertas kupang cikgu tak boleh print lah. Tak, bukannya macam saya nak marah, bukan sebab apa. Kadang-kadang benda ni saya nak sentuh, sebab tu kita kata cikgu sendiri nak jadi influencer, itu masalah. Tu satu masalah. Sekarang ni kerja sekolah anak apa hamba bubuh dalam gadget. Print lah satu kertas bagi kat anak kerja sekolah apa semua. Kerja sekolah cikgu tak bagi lagi. Cikgu dah bagi dah tadi pukul 8, pukul 2 petang. 2 petang aku buat kerja cari makan kedarah tau Pak An. Hampa bubuh dalam gadget, hampa bubuh dalam handphone aku, anak aku tak buat kerja sekolah. Mereka expect mungkin setiap anak tu memang dah ada phone dalam rumah. Tu masalah juga tu. Akhirnya apa berlaku? Saya tengok benda ni akan menyebabkan anak-anak jadi bebal lah. Bila kita balik, kita pun dengan penat apa semua lagi. Lepas tu anak pula tak buat kerja sekolah lagi. Semua tu mengundang. Anak tengok gadget, masuk pi dalam handphone, teropong. Ingat semua orang ada tablet ke cikgu? Betul. Ingat semua orang ada komputer ke cikgu? Ingat semua orang ada benda-benda gadget mahal-mahal. Han nak beli gadget besar TV, mana boleh? Gadget besar handphone. Rumah aku tak ada printer. Anak aku nak kena teropong besar ni saja kerja sekolah dia. Ni bukan teknologi, ni merosak kan. Benda ni kadang-kadang bukan kita nak marah cikgu-cikgu, tapi hampa salah guna teknologi. Teknologi itu boleh, tapi sampai kerja sekolah anak nak mengaji, hampa bubuh dalam gadget. Saya parents. Saya ada 3 orang anak Pak An. Bukan saya nak marah macam mana.
bila benda ini jadi macam ni, kan? Bila benda jadi macam ni, kan? Kita nak salah siapa? Bila anak kita dapat kerja sekolah pun dalam gadget, lepas tu kita nak marah anak kita main gadget. Lepas tu anak-anak kita sibuk nak jadi influencer, salah anak kita kah? Kalau kata zaman Covid, aku tak kisah. Aku ada dekat rumah, tapi masalah aku pergi kerja sekarang. Betul. Zaman sekarang Covid dah habis. Kerja sekolah, print lah. Berapa duit sangat? Cukai aku bayar. Duit PIBG aku bayar. Weh, kertas kerja sekolah sekupang tak boleh bagi ke? Ya. Kerja sekolah hang tak boleh print ke cikgu? Berapa duit sangat kerja sekolah? Kalau hang nak minta kat aku satu bulan RM10, aku boleh bagi. Tapi yang penting, jangan dekatkan anak aku dengan gadget. Itu saja. Dia macam ni lah. Saya nampak bila kita terlalu mencari akses ataupun kemudahan sangat, dia sebenarnya akan membawa kita kepada kehancuran balik. Sebab tadi betul lah, macam ayah mak ayah yang duk keluar pergi bekerja, mungkin masuk handphone mak, masuk handphone ayah duk kerja malam-malam, anak pula duk rumah, dia tengah duk tak ada apa nak buat. Kalau kata mereka boleh print, mereka boleh sediakan benda tu, saya ingat benda tu pun akan membantu banyak lah juga. Tapi bila jadi macam ni baru saya faham rupanya mak ayah memang rasa terkesan lah juga, kan? Saya sebagai parent, sejak anak saya dah 2 dapat kerja sekolah, kita kata lepas Covid lah, dapat kerja sekolah kod Telegram. Cikgu sekolah, anak saya pergi sekolah tak ada Telegram cikgu. Wahai cikgu besar, wahai cikgu, kita kata cikgu yang mengajar, hampa nak mengajar anak, cukai kami bayar. Anak-anak kami bagi perhatian. Anak kami rabun tau tengok handphone. Hari-hari tengok handphone tau. Hampa ingat kami ni orang kaya ke? Yang B40 tak ada handphone? Yalah. Benda tu kena print. Print, bagi kami tengok. Bagi benda yang fizikal. Kami nak baca, bagi anak simpan dalam kepala otak, ada kertas. Bukan tengok melalui handphone, Pak. Betul. Itu saja. Kadang kita nak expect mak ayah nak tolong pergi print benda tu. Kadang mak ayah pun bukan ada printer kat rumah. Benda ni sebenarnya saya nampak, inilah antara benda yang bermasalah tau. Sistem pendidikan kita ni sebenarnya cantik, tapi akhirnya disebabkan orang yang nak cari benda mudah, ramai jadi payah. Macam tadi Zani kata, nasib baiklah kita ada juga kemudahan sikit, kemajuan sikit. Ni mak ayah hak mana jenis yang tak apa-apa nak kerti IT ni, nak buka Telegram, nak pergi print pun tak apa nak kerti, anak pun tak apa nak kerti. Benda ni akan menyebabkan terbantut proses pembelajaran budak tu. Betul. Sebab tu kita kata sekarang ni, ini yang kita kata anak-anak kemaruk nak jadi influencer sebab kita dekatkan benda dengan teknologi. Dia nak sampai kat kerja sekolah tu, dia lalu dulu. Dia lalu dulu. Ya, dia lalu dulu benda tu. Punya benda ni dia bermula dengan sekolah jugalah. Kan, mak ayah sekolah, kemudian dengan isu gadget yang macam ni, saya rasa memang semua tu terkesan. Dan bila masuk ke menengah, dia tak boleh lepas dah telefon tu. Itu lah. Bila masuk form 1 kita nampak. Saya cakap tu terang, Tuan Izani, saya kalau pergi ceramah menengah rendah, form 1, form 2 ni, saya rasa sangat bimbang. Bimbang sebab memang tak nampak dah hala tuju dia pun nak belajar ni. Contoh macam lah ni, peperiksaan pun dah dimansuhkan. UPSR tak ada, PT3 tak ada. Okay, tak apalah. Dulu kalau kita ingat lagi lah, zaman kita UPSR dulu, darjah 6 ni, waktu malam-malam ni penuh kat sekolah pasal apa? Mak ayah duk tunggu anak tengah duk kelas tambahan. Pusat tuition ni macam rentek orang kata. Penuh. Anak-anak duk angkat beg pergi naik tingkat 1, duk pergi belajar, balik turun ke 10. Lah ni suasana tu tak apa-apa nak nampak dah. Sebab dia tak ada dah orang kata apa nama camp pelajaran apa semua, dia tak ada feel dah nak anak-anak nak belajar ni. Kadang-kadang tengok kerja sekolah kat dalam handphone lah. Lalai sekali kerja sekolah buat 15 minit. Dia masuk ke YouTube. Lah ni pula YouTube kan ada YouTube short. YouTube short tu lagi merosak Pak An. Serius, dia punya konten dia. Kebanyakan konten tu saya pasal yang overseas punya. Ya, Short ni. betul. Jadi memang sangat mudah dia pun nak akses benda-benda yang bukan. Kadang-kadang kartun yang berbentuk soft porn, kartun yang nampak benda yang seksi-seksi, walaupun dia kartun, kita tengok pun, hush, anak aku tengok apa ni? Yalah. Anak aku tengok konten apa ni? Dengan muntah-muntah, dengan darah-darah ke hidung apa semua ni. Walaupun benda tu kartun. Dengan makan coklat, ada biji macam biji matanya. Oh, yang tu yang paling terkesan kat saya. Sekarang tengok view mereka tinggi tau. Juta. Maksudnya kira bukan setakat anak-anak kita lah. Kiranya satu dunia duk tengok benda yang lebih kurang sama juga. Jadi memang rosak. Itu kita kata doktrin. Okey, doktrin yang masukkan kepada minda. Apa yang dibuat oleh content creator tu, dia tak fikir benda apa yang nak berlaku kepada anak-anak kita yang nak tengok. Yang penting sekarang ada view, ada duit. Betul tak? Itulah noh. Benda ni yang sebenarnya jadi realiti sekarang ni. Mak ayah jadi bimbang, jadi bingung sebab anak-anak, yelah,
Macam tadi lah. Sebelum nak sampai bawa je sekolah, dia lalu benda lain dulu. Lalu benda lain tu. Akhirnya dia tengoklah influencer-influencer yang mana kata belajar tak penting, ada duit Ya. boleh hebat segala-galanya. So ni antara masalah yang berlaku. Benda ni yang sepatutnya kita elak. Kenapa anak-anak kita jadi kemaruk nak jadi content creator, kemaruk nak jadi influencer. Saya panggil Pak An ni sebab apa saya nak minta tolong Pak An ulaskan. Sebab apa Pak An faham tentang EQ kanak-kanak. Maksudnya pelajar-pelajar. Faham tentang minda pelajar-pelajar. Saya tak mengaji benda tu. Saya nak tambah macam ni lah. Saya sebagai orang yang terlibat dengan pelajar-pelajar sekolah kan. Benda ni memang sukar untuk kita nak tepis. Tetapi peranan semua orang perlu kita garap. Mak ayah kena buat juga, orang kata apa yang mampu. Cikgu-cikgu pun perlu ada kesedaran juga. Macam saya sebagai penceramah pun perlu tune. Jadi bukan senang. Kita masuk sekolah, kita nak tune depa balik, untuk depa fikir, oi, benda susah. Sebab dia dah jadi satu yang sebati tau. Contoh, dia main waktu darjah 6, darjah 5 ni, kecil-kecil ni. Depa nampak, depa dengar influencer tu kata SPM tak penting. Belajar tak tinggi-tinggi sangat pun tak apa. Kita just main game, orang bagi gift, tu pun dah cukup dah, boleh hidup. Benda ni sebenarnya yang kita perlu tune. Dan bukan mudah lah bagi saya untuk kita nak tune. Cuma di peringkat yang kita boleh bincang pada malam ni, di pihak mak ayah, saya ingat nombor satu, baru-baru ni ada satu video viral lah. Kita petik satu video viral lah. Ada seorang anak yang mana dia habis SPM. Lepas tu, dia balik rumah paper terakhir tu, dia tengok atas meja dia, ada iPhone. Maksudnya apa, Tuan Izani? Masih ada lagi pelajar, anak-anak yang mana mak bapak dia tak bagi telefon sampai dia form 5. Maksudnya ada waris, ada mak ayah yang berani dare buat macam tu, dan anak dia tak berontak. Maksudnya ada, disebabkan apa? Pertama, saya yakin, saya percaya didikan mak ayah yang mana mungkin sejak awal menekankan tentang hendak handphone boleh, tak ada masalah, benda penting saja, selebihnya tak boleh. Anak dia boleh follow. Ada viral, nanti cari. Saya rasa video tu viral baru-baru ni. Anak dia menangis sebab ayah dia beli iPhone. Dan ayah dia pun someone juga dalam dunia pendidikan dekat universiti. Profesor ke doktor tak salah saya. Maksudnya dia mampu buat. So pertama, kita mungkin boleh kontrol penggunaan. Dan saya dipahamkan baru-baru ni juga, saya ceramah sebuah sekolah rendah tau, dekat Penang juga. Saya tanya, siapa sini dia tengok YouTube? Ramai angkat tangan. Budak-budak kita dia suka tengok YouTube. Netflix tak ramai sangat, sebab mungkin ada yang tak ada. Saya tengok budak depan saya, dia kata, bang, tapi itulah tak best lah. Pasal apa? Dia kata ayah dia ada install something. Maksudnya ayah dia ada install satu software yang mana parents boleh pantau anak tu tonton apa melalui telefon. Jadi maknanya, walaupun kita bagi anak kita telefon, tapi kita juga ada satu ikhtiar lain yang boleh kita pantau pergerakan ataupun apa yang anak kita buat dalam telefon. So yang tu pun kita boleh wujudkan juga. Sebab kita memang tak boleh nak kontrol semua. Macam dulu kita ni habis kuat handphone dulu 3 sekupang masuk dalam bilik. Allah, kita bukan buat apa pun, nak main game mulak tengah gelap. Memang tak lah. Space Impact Snake Space itu. Impact Snake. Lepas tu apa tu? B2Me. Macam congkak tu. Budak lah, mak nak masuk bilik dulu K10. Memang tutup lampu. Tapi tutup lampu, adakah dia betul tidur? Tak. Dia mungkin akan layan YouTube dulu. Jadi benda tu bila tidur, dia tengok, esok bangun pagi, dia tak fresh sebenarnya. Sebab apa yang saya belajar lah kan, kita sebelum tidur memang kita kena jauhi apa sahaja unsur-unsur yang negatif. Contohlah, saya pernah juga dengar ceramah ustaz-ustaz lah kan. Antara benda yang menumpulkan akal fikiran kita sebagai pelajar, nombor satu, pembunuhan. Lah tengok filem-filem. Lah tengoklah drama-drama Korea ke apa, kadang-kadang babak pembunuhan ni, kelak-kelak lah, darah memancut keluar ni, benda normal. Betul. Anak kita duk tengok kadang kalau dulu saya ingat lagi macam saya zaman sekolah rendah, ayah saya kata apa? Tidur. Sebab tak sesuai. Betul, saya pun. Sebab tak sesuai. Jadi ni budak-budak dia dah ada telefon, panggung wayang, filem semua depan mata dia. Kalau contoh babak pembunuhan, babak tentang seks, babak tentang apa sahajalah benda yang menumpulkan akal fikiran, dia tengok depan mata sebelum tidur lah tu. So hang expect esok pagi jadi apa? Tak esok tak cukup tidur, tak cukup tidurnya, tak fresh ke mananya, tak fresh. Main sekolah dia duk fikir pasal apa yang dia tengok, balik dia ketagih nak tengok lagi. Tu tak masuk bab pornografi lagi. Sebab pornografi ketagihan dia sama level dengan ketagihan dadah. Sebab tu siapa-siapa yang kat sekolah, kalau saya pergi ceramah, saya kata adik, kalau adik tak ambil dadah tapi adik tengok porno, adik dah macam penagih dadah dah. Sebab adik craving nak tengok lagi. Siapa yang isap dadah,
pi tengok porno, bayangkan kerosakan damage otak dia macam mana. Oh. Jadi benda ni yang kita kena kontrol. Tu dia segi bagi saya untuk mak ayah boleh kontrol lah, tengok kan. Yang kedua dari segi guru-guru. Cikgu-cikgu pun saya rasa taklah semua, tapi dulu pernah viral satu konten saya, video saya, keluar artikel 2 3 4 tempat tentang budaya cikgu suka buat live dalam kelas. Yang tu. Yang Zaman cikgu buat live ni memang saya paling menyerap mah. Saya tak boleh pi oi. Saya berpegang macam ni. Saya tak tahulah cikgu-cikgu lain tu depa macam mana kan. Tapi kalau ikut perkeliling KPM pun sebenarnya tak boleh menggunakan gadget ketika pembelajaran dan pengajaran. Cumanya yang saya tak faham tu bila mana dalam kelas buat live. Kalau buat live mengajar konten, topik apa semua kat depan, saya tak ada masalah. Betul. Saya orang yang sokong cikgu, terima kasih cikgu, mak ayah pun boleh tengok kan macam cikgu mengajar. Yang tengah duk naik sekarang ni ialah kadang-kadang hang dah buat konten trending dengan budak-budak. Faham tak? Betul. Trending buat dengan budak, padahal muka-muka budak ni kalau ikutkan kita tak boleh pamer. Tak boleh nak tunjuk secara pertama budak-budak sebab ada pedofile apa semua kan. Betul. Lepas tu ada duduk cikgu yang kerja duk marah. Konten yang kerja marah lah. Duk meletiak dalam kelas, duk marah dalam kelas. View tinggi ya. Adakah benda tu yang kita nak pamerkan kepada masyarakat? Saya rasa tak salah kalau mereka jadi edufluencer. Ni istilah baru kan. Jadi influencer ataupun cikgu yang mana buat konten pasal topik, macam adakah kita kenal Seasai tu? Got it? Kan Seasai tu pun menang itu kategori education TikTok Awards yang cerita pasal bahasa Inggeris, how to pronounce, semualah. Ada je cikgu-cikgu yang bagus-bagus saya tengok dalam TikTok ni, dia spread knowledge. Dia orang kata kalau kata cikgu tu nak buat satu konten untuk budak-budak ataupun orang kata buat konten yang bermanfaat, infotainment. Kan? Kalau macam kata kami ni yang tengok dapat info, anak-anak tengok dapat info dan juga entertainment. Betul. Itulah cara kita macam mana nak mendekatkan nama pelajar-pelajar ni dengan ilmu. Saya sangat-sangat suka, sangat-sangat bangga masih ada lagi guru-guru yang mana saya jumpa dekat sekolah yang mengekalkan cara pembelajaran yang seperti dulu lah. Tak terlibat dengan media sosial. Mereka ni mengajak cara klasik lah, orang cakap cara old school. Tapi budak-budak boleh stay, budak-budak boleh stick dengan mereka. Maksudnya apa? Cikgu-cikgu kalau tak ada followers pun tak apa. Contohlah ada seorang cikgu yang saya kenal, dia buat konten hanya untuk student dia aja. Okay guys, siapa yang mana dia dalam kelas tak faham apa saya ajak, malam ni saya buat konten satu dalam TikTok saya, tak faham refer balik. Maksudnya apa? Maksudnya ada cikgu yang dia tak kejar famous pun, popularity pun. Tapi atas sake of budak-budak punya kebaikan, tak apalah aku buat pilih TikTok, yang penting budak aku ada satu rujukan. Itu tak apa. Itu tak apa. Tapi kalau kata cikgu pun duk gila buat konten dekat dalam kelas, cikgu pun gila duk buat konten macam-macam, better resign lah. Betul. Sebab bagi saya dia akan mencemarkan juga image cikgu-cikgu yang mana hak buat konten elok-elok ni. Tapi ramai juga kawan-kawan saya cikgu sebenarnya. Customer saya pun ramai yang cikgu-cikgu. Tapi setakat lah ni yang kawan-kawan saya dan juga customer-customer saya yang guru-guru ni, semua yang jenis guru-guru yang walaupun mereka muda, tapi orang kata mereka punya, kita kata macam ni, kita kenal lah circle mereka. Tapi apabila saya tengok dekat dalam TikTok, rupa-rupanya ada yang macam ni lah. Ada hak macam tu lah. Kan? Yang jenis gila famous marah budak lah apalah apa semua. Nak famous marah budak record video. Saya rasa tu bukan cara yang terbaik untuk menyebarkan education. Tu hanya untuk publicity murahan. Dan saya pun nak bagi juga warning kepada cikgu-cikgu pelatih yang mana masuk ke sekolah sebagai guru pelatih. Dengar, ni satu pesanan saya yang mana saya sampaikan disebabkan ada cikgu-cikgu yang senior pun minta saya pesan. Pemakaian, percakapan, apa kita bawa dekat sekolah akan membentuk pelajar-pelajar kita. Kan? Kalau boleh kita janganlah kita duk bawa budaya-budaya yang mana dekat luar ni masuk ke dalam sekolah, menyebabkan budak-budak dia cepat tau. Budak ni dia cepat, dia macam span tau. Betul. Hang tuang apa-apa, dia absorb. Hang cakap benda yang sikit salah, dia akan ambil tu, dia ingat sampai bila. Hang mencarut depan dia akan ingat. Contoh macam Loni, minta maaf saya sebut lah. Saya antara orang yang sangat-sangat geram juga sebab Loni budaya main game, kadang-kadang main peringkat international, kita duk main dengan warga negara lain. Kita kadang duk ambil perkataan-perkataan lucah, perkataan-perkataan mencarut dari negara lain sampai tahap budak-budak kita duk guna tau. Dan baru ni saya ada ceramah di sebuah sekolah di Perlis. Lalu nak pergi ke kantin,
sesi persekolahan yang lepas. Nak pergi kantin, budak-budak perempuan ramai-ramai duk sebut perkataan-perkataan yang saya dengar macam wow. Tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, dan saya yakin, saya percaya semua tu dicedok daripada mana? Dalam media sosial. Rasanya anak-anak kita sejak kecil sangat mudah meresap apa sahaja dia nampak, apa sahaja dia dengar, apa yang orang lain sebut dan tunjuk. Sebab tu macam kita, walaupun kita ni abang, kita ni kakak, kita ni sebagai orang kata apa, uncle, auntie kepada anak saudara dan sebagainya. Penting kita dalam bab mendengar apa yang pelik-pelik, nampak apa yang tak betul, ringankan diri kita, tegur. Tegur. Jangan kita duk dengar macam, benda tu ni kita pun naik gelak sama. Dia rasa macam syok tau. So bagi saya, itulah banyak sebenarnya benda yang kalau melibatkan influencer ni kita boleh sembang. Tapi saya cuma nak bagi pesanan yang tu je lah. Satu je saya pesan. Dalam TikTok ke dekat mana-mana platform social media, we need to choose right influencer. Kita follow orang yang betul, kita akan dapat info yang betul, kita dapat manfaat yang tepat, kita dapat banyak benda-benda yang best-best dan baik dekat situ. Kalau kita duk ikut orang yang hanya sekadar famous tapi tak ada brain, tak ada value. Macam orang putih kata lah, beauty with brain power. Tapi kalau just beauty but without brain, hang follow saja, tengok kecantikan dia sajalah, tapi hang tak dapat manfaat apa-apa. Macam saya selalu berpesan pada diri saya juga, pada semua, dalam kita punya media sosial, satu, mesti kena follow agamawan. At least dalam FYP kita, kalau keluar apa-apa pun, kalau kata kita duk scroll tiba-tiba Allah nak jentik hidayah ni, pop keluar satu video ustaz cerita pasal Lailatul Qadar contoh. Daripada tak semayang cukup jadi cukup semayang. Hanya sebab ni media sosial kita guna cara elok, dia akan mai. Dia mai. Ada orang yang Allah jentik hidayah, sebab video ustaz ni aku berubah. Tu yang pertama. Yang kedua, sebab apa? Kalau dalam TikTok, benda apa yang FYP, itulah benda yang hang selalu tengok. Betul. Itu saja. Nak tahu dia tengok apa, tengok FYP dia. Kadang-kadang kalau kata terkeluar yang orang kata apa, tiba-tiba keluar yang keagamaan, tu maksudnya memang Tuhan tengah duk perhati tu, tengah duk bagi signal untuk berubah lah tu. Kan, pertama kita follow lah orang yang dia buat konten agama, sebab kita ni tak pandai sangat. Kita cari orang yang mahir, dan cari orang yang mana dia cerita benda yang sahih. Jangan cerita benda-benda yang tak sahih. So cari orang yang betul. Yang kedua, kita mesti kena follow influencer yang mana dia bawa pengaruh yang positif. Dia tunjuk dia baik dengan mak dia. Ada content creator yang saya tengok dia baik dengan mak dia, cara dia bercakap dengan mak dia pun bagus. Ikut. Nilai-nilai positif tu kita ambil. Dan kalau kata siapa yang nak jadi influencer, pesanan saya lah juga, no? Kita kena kenal pasti kita ni mampu dan pandai dalam apa punya konten. Niche macam mana. Ada orang dia kerja hebat, tapi konten dia dekat TikTok masak. Ada orang yang mana dia, contoh dia berniaga, dia buat bisnes, tapi dalam dia punya konten TikTok, dia cerita pasal kucing. Sebenarnya TikTok ni sangat enjoy kalau kita guna dengan cara yang betul, dan ilmu yang kita ada tu kita kongsikan, walaupun tu bukan kerja hakiki kita. So kongsi lah. Dan insyaAllah saya pegang macam ni. Macam saya pun buat konten-konten pasal fakta menarik, pasal benda viral. Saya fikir macam ni je. Saya sebagai penceramah, sebagai usahawan, saya kalau buat konten pada pasal apa? Pasal isu-isu semasa ke apa ke, niat saya satu je. Kalau kata saya tak ada nanti, macam kita kan, tak ada nanti, kalau konten tu still berjalan, itulah saham akhirat kita. Kita ni dah tak banyak amalan. So video-video yang kita buat itulah yang mana akan orang kenang sebagai ilmu. Jadi teruskan buat benda-benda baik, insyaAllah. So kalau macam kata berkenaan dengan Farhan sendiri, kan, saya tengok Farhan memberi satu, macam orang kata apa, cara Farhan bagi tahu tadi, macam orang kata apa, memang cara motivasi. Minta maaf lah tadi saya memang bila saya terkesan, saya memang akan bantai, aku tak kasih can. Sebab benda betul, benda aku rasa betul. Memanglah bahasa saya cakap tu memanglah kasar kan. Tapi apabila saya tengok Farhan, berapa lama dah Farhan jadi motivator ataupun orang panggil educational punya ni penceramah ni? Saya sebenarnya kisah ni panjang tau, tapi kalau kata boleh kiraan tu sebenarnya dah masuk tahun yang ke-12 lah. Saya buat 12 tahun dah? 12 tahun. Sebab saya mula ketika saya di tingkatan 6 lagi. Kisah dia bermula apabila saya ni di zaman sekolah, masa saya form 5 cita-cita nak jadi cikgu. Masa tingkatan 6 diubah sikit nak jadi DJ radio. Memang kita memang minat bidang-bidang seni suara ni. Lepas tu ada seorang kaunselor dekat sekolah saya ni, dia agak famous dekat Kedah ni, agak famous. Nama dia Cikgu Sukiman. Cikgu Sukiman ni dia selalu buat ceramah di sekolah, dan dia cari facilitator.
So dia kata kat budak-budak form 6 ni, siapa yang free nanti hari Jumaat Sabtu ni, siapa free je ikut saya jadi facing. Saya memang tak suka, macam aduh malah nak pi, tapi kena pi juga. Saya duk pi, duk tolong dia pas kertas A4, duk bagi apa semua kan. Lepas tu lama-lama saya duk ikut dia ni, syok lah, dapat jugalah token sikit kan. Kita rasa macam okey lah, pi ada juga mana-mana kan. Lama-lama tu dia mula bagi saya mikrofon tau. Hak ni semak. Duk kerja bagi kertas A4, tukar-tukar tengok, dia kata, Pak An, ambil lah, cakap lah, 5 minit. 5 minit, lama-lama jadi 10 minit. Lala jadi setengah jam. Lala satu slot tu aku punya. Last sekali, lepas saya dah mula nak hujung-hujung tingkatan 6 tu, dia cakap dari hati lah. Dia kata, Pak An, saya ni tua dah. Jadi boleh tak kamu buatlah motivasi ni untuk tolong adik-adik kat sekolah. Saya tak larat lah, saya tua dah. Tu je ayat dia. Saya selepas saya jadi usahawan ni, dan juga sebagai orang panggil content creator ni, sebenarnya cikgu-cikgu sekolah sihat lama-lama tu panggil juga. Saya bukan tak boleh pi. Saya kalau saya pi satgi dia tak jadi ceramah, dia jadi pelitiak. Dia beza. Saya sat lagi, saya angkut semua. Segala bahasa. Saya kata saya ni, orang kata saya bekerja di jalanan sejak saya umur 12 tahun. Jadi mana kata selepas mak dengan ayah saya bercerai, orang kata apa, berpisah. Bahasa lorat Kedah saya tak boleh buang Pak ni. Saya tak boleh nak guna baku macam. Dulu buat saya boleh guna baku. Sebab apa? So kalau macam kata bila nak jadi ceramah ni, macam Faan kan, saya pergi tengok Faan apa semua, saya teringin nak bagi kongsikan saya punya pengalaman dengan budak-budak. Tapi saya kata dengan bahasa saya ni saya tak boleh. Jadi saya rasa saya nak kena belajar dengan Pak An untuk kita punya public speaking. Saya tak ada public speaking, saya tak ada. Cerita dia, saya pun macam Izani juga. Saya ni kalau boleh bubuh kat program motivasi ni, saya nak bubuh rapat tak apa. Tapi kita pick up belakang ada cikgu. Kadang budak-budak ni pula jadi muka nerd. Kalau aku bagi yang jadi keras lagi, depa tak panggil aku dah. Jadi betul sebabnya bakat untuk bagi ceramah ni, dia ada orang dia gifted. Memang dia boleh cakap. Campak tang mana pun dia boleh cakap. Ada orang yang dia kena polish. Macam saya ni, saya sedap yang saya dah gifted tapi saya tak tahu kata saya ada. Sampailah cikgu tu nampak yang saya boleh buat. Jadi itulah, bukan senang tau sebenarnya dalam bidang motivasi ni kita nak motivate orang. Tapi kepuasan dia ialah apabila kita jumpa balik dengan budak-budak yang kadang-kadang kita pergi mall, kita minum kan. Walaupun budak tu dia tak belajar tinggi, dia kerja, contohlah dia jadi pelayan je kedai makan. Dia tengok kita, abaan. Saya dah spark lah. Dia kedai. Siapa ni? Bang, saya biasa dengar ceramah abang bang. Bang, terima kasih bang. Sebab ceramah abang dulu saya berubah bang. Maksudnya mungkin dulu dia memang dah teruk. Tapi sebab mungkin beberapa ayat kita yang dia hadam, dia ingat, dia proses, dan dia berubah. Walaupun dia kerja sebagai pelayan, tapi dia ada semangat nak berubah. Bagi saya tu okey dah. Tu dah satu kejayaan dah. Apatah lagi kita jumpa student yang belajar sampai overseas apa semua, lagilah kita rasa macam aku ni macam ada penyumbang juga dalam kehidupan dia. Jadi dunia sebagai penceramah motivasi ni sebenarnya mencabar. Sebab apa mencabar? Saya selalu terima pesanan daripada guru saya jugalah. Dia kata jadi penceramah ni dosa yang paling besar ialah kita suruh buat tapi kita tak buat. Jadi bila kita bagi ceramah tu, kita akan limitkan apa yang kita tahu saja kita kena share. Jangan kita duk pandai duk cerita benda yang tak ada. Kita buat cerita benda tu hanya sebagai penambah perasa, tapi untuk orang yang dengar dia tak nak feel. Tak nak feel. Sebab dia jadi macam apabila kita bagi macam satu kisah dongeng, cerita-cerita yang merapu, dia jadi macam benda tu tak ada feel dan juga tak ada value langsung. Kosong. Dia tahu. Maksudnya orang apa, you talk a lot and say nothing. Betul. Macam tin kosong lah. Dia hanya cakap memang berdegar-degar. Tapi lepas orang keluar pada program tu, dia tak dapat apa. Sebab mungkin disebabkan dia bohong dalam slot tu, orang tak terasa apa-apa. Betul. Itu antara benda yang memang mencabar lah sebagai kejayaan penceramah motivasi ni kan. Farhan, mungkin ada apa-apa kata terakhir dan juga pesanan-pesanan untuk adik-adik kita yang kemaruk nak jadi influencer ni? Okay, saya sebagai orang yang taklah lama dalam dunia content creator ni, baru juga. Tapi saya saya cakap tu terang, dunia sebagai influencer ataupun content creator ni mencabar kalau kita tidak ada kesabaran, kita nak naik dengan cepat, akhirnya kita akan jadi orang yang cepat jugalah tenggelam. Sebab tu siapa nak buat konten, kalau boleh attend kelas, belajar cara untuk buat konten dengan lebih berstruktur. Kita pergi cari mentor, kita duduk dengan dia, mungkin apa niche yang dia bawa tu macam yang kita nak bawa, minta pendapat, minta tunjuk ajar.
supaya tiang ataupun tembok ataupun longkang yang dia pernah terjatuh, yang dia pernah terlanggar, kita dah takkan buat lagi. Dan kita akan bangkit jadi influencer yang berkualiti. Sebab influencer yang berkualiti akan melahirkan masyarakat yang berkualiti. So itu yang saya nak pesan kepada semua yang tonton malam ni. Dan thank you juga pada semua yang tonton. Tadi saya tengok tadi dekat 100 lebih juga. Masih banyak-banyak, walaupun mungkin ada yang keluar masuk. Tapi terima kasih. Apa semua memang terbaik. Ada yang stick jugalah. Ada yang stick juga, bagus. Memang terbaik. So kesimpulan ada di sini, apa benda yang kita boleh katakan sebagai motivator kita beritahu tadi, nak jadi influencer kena ada value dia sendiri. Kena ada kualiti dia. Bukan tak boleh nak jadi influencer. Kena yang penting ada ilmu dulu. Hang jadi influencer, hang famous tapi hang otak kosong, hang tak ada value, jadi mana kata muka saja orang kenal, dalam isi tak ada. Betul. Kan? Orang kenal tu gendang, ketuk bunyi kuat tapi isi dalam kosong. Rugi sahaja. So benda tu takkan berkekal lama. Yang penting sekarang ni pilih sama belajar. Okey, PTPTN ada. Jadikan PTPTN itu sebagai beasiswa. Maksudnya belajar betul-betul. Ingat, Farhan tak apalah, dia mengaji universiti. Dia pandai, dia cerdik. Jadi macam aku ni hak duk bodoh piang kat belah pertam ni, jadi dah buat apa dah. Jadi makin hampa lah. Aduh. So wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih banyak Pak An. Terima kasih banyak sebab mai. Harap dapat sesuatu lah malam ni lagi perkongsian kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okay guys, terima kasih kerana stay lama. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.